Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So Zul akan buat review market crypto di sebelah malam, dan juga Zul akan tunjukkan cara-cara macam mana Zul buat analisis di uh, chart. Okey. So sebelum tuturkan lagi untuk sesi malam ni, so bantu Zul untuk like, subscribe dan share kepada kawan-kawan yang lain, and then boleh komen kat bawah untuk sebarang pertanyaan tu. Selalunya Zul akan tengok komen, dan lalunya ada sebarang pertanyaan tu akan menjadi satu idea lah kepada Zul. So hopefully Zul dapat buat satu channel yang quality, clear quality lah untuk membantu siapa-siapa yang masih dalam baru dalam dunia kripto. So guys, sebelum malam ni first kali jom kita review market dulu. Right, so this is coin market cap. Tu untuk siapa yang masih beginner dalam dunia kripto, ini adalah benda yang pertama yang anda kena belajar, iaitu coin market cap. So type je dulu dekat anda type dekat browser anda, iaitu coin market cap. So saya tunjuk dekat lagi. Okey, so akan zoom sikit. So type kat browser tu coinmarketcap.com. so dia akan keluar macam ni lah. So dia akan keluar macam ni. So basically ini ialah dark mode. So lalunya kalau first masuk dalam web ni, dia akan pergi yang white mode lah. So macam tu dah tukar pula night mode. So guys, so night mode untuk coin market lebih ni lah, lebih tak sakit mata kan. So let's go untuk coin market. So apa yang perlu lepas lalu masuk ke coinmarket.com, apa yang perlu tengok adalah, yang pertama adalah anda kena tahu baca maklumat nombor-nombor kat sini lah. So yang pertama yang perlu tahu ialah yang ni, kripto. Kripto ada dalam coinmarketcap ada lebih kurang 10,000 jenis coin. Kemudian exchange tu macam mana? Exchange tu kita ada Uniswap, kita ada Binance, kita ada apa lagi, Coinbase. So macam lah tu, lah exchange kita tu ada 384 exchange. Kemudian kita ada apa? Market cap. So kita market cap inilah total keseluruhan untuk dunia kripto. So untuk malam ni kita tengok ada 1.7 trilion, which is daripada pagi tadi adalah hanya 1.6. So kita akan meningkat lah kita, which is kalau meningkat which is bagus. Dan kita tengok volume untuk tempoh 24 jam. Apa itu volume untuk 24 jam? Iaitu dalam tempoh 24 hours berapa banyak transaksi yang berlaku, sama ada buy ataupun sell. So ditambahkan semua tu, inilah total untuk tempoh 24 hours. Banyak 172 bilion USD dollar. So yang ini maknanya kalau pagi tadi kita ada 108 ataupun 180. So decrease sikit lah, kurang sikit. Kemudian apa lagi yang penting ini, kita tengok dominant BTC banyak 42% dropping daripada 45, 44, 43, dan malam ni 42.7 lah, pagi tadi dekat 43. And then Ethereum 18.8. So apa bermaksud ini? Maknanya total keseluruhan market 1.7 trilion ini, 42% adalah dalam bentuk BTC dan 18% adalah dalam bentuk Ethereum. So kita tengoklah, ini dua coin ni lah yang paling banyak lah dalam menyumbang dalam coin market cap. So macam tengok ni 42.7 ni berapa? So kita akan tengok kat bawah ni. So ini adalah BTC. Kemudian tengok ini adalah banyak 753 bilion, adalah mewakili 43%, 42.7% daripada keseluruhan 1.7 trilion. So itu yang wajib perlu tahu baca lah, macam mana nak baca nombor-nombor ni. Kemudian untuk lebih, kita akan tengok kat sini, tengoklah top 1. So kita ada coin nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. So macam mana dia akan letakkan nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu? Tu siapa yang paling tinggi dia punya market cap, dia lah nombor 1. So macam cakap tadi, BTC adalah 42.7%, 42.32%, 42.7%. So dia nombor 1, mestilah dia duduk kat atas. Dan Ethereum 18%, so sebelah ni nombor 2. So itulah, siapa yang market cap tinggi, dia akan duduk ranking yang atas lah. So guys, itu untuk sekadar pengenalan untuk siapa yang baru. So yang lama pun boleh refresh balik. Dan kita akan tengok apa yang kita nak tengok kat sini ialah untuk review. Zul akan buat review sikit market untuk malam ni. Yang kita tengok pertama, tempoh 24 jam punya kenaikan. So kita tengok BTC dalam tempoh 24 jam, kita tengok ada kenaikan 7.24%, Ethereum 14%, Binance 16.79%, Cardano 20%, almost balik $2. So macam cakap, Cardano ni adalah yang satu coin yang mesti ada juga, sebab dia punya fundamental dia agak kuat, walaupun dia tak ada apa lagi. Macam cakap, 80% coin dia semua di staking. Ibaratnya 80% jumlah total yang ada dekat tangan buyer semua disimpan dalam bank. So memang tak belanja. So memang duit tu memang tak, coin tu memang tak boleh sentuh lah, meaning. And then SRP pun naik balik 11.89,
Dogecoin juga naik 4.7, Polkadot 15. So tengok yang Matic. Okey, Matic yang sebelum ni dia naik 50%, so hari ni dia naik 41%. So macam dekat Zul ada beli dekat $1. So sekarang dah jadi $2.3. So jadi Zul tengok Zul punya profit dah hampir 111 lah, atau 15% lah. So increase lebih daripada yang Zul belilah. Modal yang masuk, so kan dah double lah tu masuknya. Baik, so inilah coin market cap. So tengok untuk malam ni memang yang cantik lah. So semua regain banyak balik. So very good untuk market lah. So sebab tu kita tengok market cap pun meningkat 1.7 trilion. Tu sebab semua market naik, so market cap menyumbang lah setiap masuk. So guys, itu untuk coin market cap, apa yang perlu kita tengok dan macam mana kita nak faham kan apa nombor-nombor kat sini. Sebab apa, bila kita tengok yang ni, so kita dapat dah gambaran apa yang market sedang buat ni. Maknanya market sedang membuat correction balik selepas dia jatuh yang banyak, dan sedang membuat recovery. Sedang buat recovery. So price makin naik. Right, so jom kita pergi ke coin ke chart. So untuk BTC, so malam ni tu akan mungkin pada yang dah lama dengan Zul mungkin dah faham, dan pada yang baru tu okay, boleh tengok sini. So macam mana Zul charting dan macam mana Zul buat. Right, so sebelum tu Zul akan delete lah yang untuk ni. Akan delete yang ini, and then Zul akan delete yang ini, dan Zul akan delete ini. So yang ini Zul akan tak delete lah, sebab nanti Zul akan tunjukkan, sebab ini lantu, sebab Zul kena stretch sampai bawah ni. So nanti Zul akan tunjuk lah macam mana Zul dapat tu dan apa fungsi dia. Kemudian ni ada head shoulder ni yang lama, so tak apa, Zul boleh delete dah head shoulder ni. And then apa lagi kita nak delete. Okay, kita pergi 4 hours. Okay, kita 4 hours. So kita delete yang ni dulu. Right, kita delete yang ini. So sebab nanti Zul akan buat balik. So siapa yang masih baru dan siapa nak belajar boleh tengok sini lah, dan boleh ambil buku dan take note lah untuk ni. And then sebab Zul tak boleh nak share banyak-banyak dalam tempoh 20 minit. So dalam tiap-tiap hari Zul akan sikit. So lama-lama siapa yang ambil take note dia akan faham lah. And then siapa dia akan follow Zul, dia akan dapat catch up lah. So guys, ini untuk daily. So macam mana Zul nak charting. So ini ada trend line. So trend line ni adalah mostly kalau nak buat trend line ke bawah ni, kita kena buat at least ada 2 point lah, ada 2 touch. So ni ada 1 touch, and then dia ada 1 touch. So valid lah kita punya trend line. Dia sama juga, ini trend line, ini trend line. So trend line tu kalau satu price akan bermain di kawasan ni lah. Tu kita tengok cantik dia main. Kalau break bawah ni, dia akan bawah lagi lah. So dapat yang trend line ni. So itu trend line, tapi trend line tu dia sekadar untuk Zul monitor. So siapa-siapa pun boleh buat trend line tu, so tak ada masalah. Tapi apa yang penting, Zul akan tunjukkan macam mana nak cari tempat support dan resistance. Sebab tempat support resistance ni lah menentukan masa bila kita nak buy, masa bila kita nak sell. Okay guys, so untuk daily, macam mana kita nak tengok minin. Kalau kita tengok sekarang, price ada buat higher high dan lower low. So mana higher high? Kat sini. So higher high dekat ini, garisan ni, and then 65,000. And then kita tengok lower low dekat kawasan ni, dan pun 30,000. So macam mana nak cari dia punya resistance. So resistance kita ambil Fibonacci. So siapa tak tahu Fibonacci, dekat ni kita akan nombor 3 ni dipanggil Fib retracement. So Fibonacci lah. Fib tu adalah singkatan pada Fibonacci. Dan kita ambil yang ni, dan kita boleh chart lah. So ambil daripada swing high to swing low, swing paling bawah, then kita akan dapat satu nombor. So akan zoom sikit. Right, so nampak yang zone biru ni tu dah adjust dia punya color punya line. So ni line biru ni. So apa masuk line biru ni adalah dekat 0.7 dan 0.6. So 0.7 dan antara 0.6 dan 0.7 itu kita panggil sebagai golden packet. So apa golden packet ni? Golden packet kalau berada di atas kita panggil resistance, kalau berada di bawah kita panggil support. So sekarang ni sebab kita nak cari resistance, inilah sebagai sebab price ni duduk di atas. So ini adalah kita punya resistance. So akan zoom out balik. Alright. So ini kita punya resistance. So akan ambil box. So macam mana ambil box ni? Kita pergi yang nombor 3, nombor 4, dan kita adakan rectangle. So ambil rectangle ni, kemudian kita boleh buat lah, kita draw satu petak daripada 0.7 ke antara 0.6 dan 0.7. So kita boleh tarik panjang sikit untuk lama. And then kat sini kita boleh adjust lah color. Kita double click je, kemudian kat atas ni keluar. So macam Zul, kalau resistance tu akan buat warna purple, and then kita boleh lock lah. So meaning ini bawah, and then apa yang nak tengok, kita cari support pula. Sebab kita resistance, kita cari support. So inilah resistance kita. So support sekarang nak ambil kat mana? So mostly kalau support kita ambil swing low ke swing high. Tu kalau ikut yang lama kayak ini, swing low
tu swing high kau ambil Fibonacci. So 0.5 kita adalah kat sini. 0.6 dan 0.7 kat sini. Tapi disebabkan kita punya resistance ni dah pun break, dah di break. So support ni dah tak valid. So support ni kita buang, kita kena cari support baru. So kat mana swing low yang baru? So swing low yang baru ialah kat sini. Dan kat sini. Sebab apa Zul ambil swing low kat sini? Sebab apa? Satu, kita ada garisan trendline warna merah ni. So siapa nak tahu trendline merah ni adalah harga tertinggi masa 2000 ujung 2017 sebelum kita berlaku crash dalam kripto selama hampir dalam 80-90%. So inilah point yang penting lah. So trendline ni amat penting. So tengoklah trendline ni, sebab tu ambil itu. Then Zul akan ambil Fibonacci. Zul akan daripada swing low to swing high. Right, so Zul akan buang yang ni dulu. So, tak sabut lagi kita punya chart. Right, so Fibonacci to swing low to swing high. So macam tadi kita cakap, kita akan dapat kita punya Fibonacci punya golden packet antara 0.6 dan 0.7. So kita akan draw box lah. So 0.6 10.7. Right, so Zul akan samakan ni. So maknanya ini yang kita tengah monitor lah, antara resistance dan support. So apa rule dia? Apa rule yang dekat support dan resistance? Senang je. Dekat support kita buy, dekat resistance kita jual. So macam kita tengok kat sini macam mana price tu. Right, Zul akan delete dulu Fibonacci ni. Then okay. So kita tengok macam ni price daripada atas break sampai ke bawah, dan kita nak tengok sekarang ni price ke mana arah tuju dia. So apa yang kita boleh buat, kita boleh andaikan price akan bermain di kawasan ada support dan resistance. So selagi dia tak break support atau resistance, selagi tu price akan bermain dalam kawasan ni. So contohnya kalau price contohnya price ni naik ke atas sampai resistance, and then dia bounce balik ke bawah, and then kat sinilah masa kita nak beli. Kemudian kita akan tunggulah, kalau price sampai balik kat resistance tu kita boleh jual. And then kita boleh jual lah yang kita beli tadi kat bawah ni, tu kita boleh jual kat atas ni. So bila harga turun balik ke bawah, so kita beli balik, tu naik atas. So itulah dia punya konsep buy and resistance. So harap yang tu faham lah. Kemudian kalau kita contoh kalau kita buy dekat contoh kita buy dekat kita buy kat support. So cakaplah price sudah naik atas, kemudian rebound balik, turun cakap bila sampai kat ni garisan support tu kita buy. And then bila kita buy, sorry, ini mungkin nanti tak clear sebab ada double box tu. So Zul akan pakai untuk resistance lah, pakai resistance. Okay. So katakan sekarang price dekat bawah dan kat support. So kat sini lah tempat kita buy lah. So siapa yang nak buy harga 34-35k, very good entry lah, very good entry buy. Sebab apa? Harga tu dekat support. So macam tu cakap, kita punya point beli adalah dekat support. So sekarang kita punya indicator bahawa price akan bawa balik ke resistance. So price ni akan bawa balik ke resistance. So siapa nak buat dollar cost average, contohlah dia beli 100 dia beli RM1,000 coin kat sini, and then bila naik atas, so dia akan untung lah. Let's say kita kata untung 2,000. So kita jual 50%, ataupun nak jual semua yang kita beli tadi, so kita untung 2,000. So kita tunggu balik harga yang bawah ni. So tadi kita beli 1,000 saja, kat bawah ni kita dapat beli 2,000. Sebab apa? Kita untung tadi 1,000, kita jual kat sini, dan kita beli balik dalam 2,000. So meaning bila kita beli 2,000 pada harga yang ni, meaning kita punya coin kita dapat lebih banyak lah. So itulah motif kita. Kalau Zul, itulah yang kita panggil dollar cost average, dan dekat tak perlu buat keluar modal dah lah untuk beli coin. Just buy and sell bila dekat good position lah. So sekiranya price naik ke atas, kemudian dia tak bounce, dia break ke atas. So break ke atas apa maksudnya? So meaning kita punya resistance dah weak, dan apa yang kita perlu buat, kita perlu tunggu dia buat higher high yang baru. Kemudian kita tengok ada penurunan, selalunya dia akan datang baliklah kat sini. So bila price kat sini, so kita perlu cari resistance kat sini lah. So macam mana nak dapat resistance yang atas yang baru? So sama juga, kita akan ambil Fibonacci. So swing low, kita ada kat sini, bawah ni swing low, dan kita tarik ke swing high, and then so kita akan dapat ni support. So kita akan dapat support lah untuk yang ni. So bila kita akan ambil yang ini, and then kita buat sini, so dia akan jadi support. Kemudian yang purple ni kita boleh delete lah. Sebab apa? Dia dah break, so resistance tu dah tak kuat. So resistance tu kita boleh buang. And then bila price turun ke bawah ni, so kita boleh buat let's say bila sampai atas ni, and then price turun sentuh kita punya support. So inilah kita boleh buy balik kat sini. And then kat resistance, macam mana jadi resistance?
So macam tu cakap tadi, kita ambil swing high ke swing low, and then kita akan dapat lah, kita akan dapat golden packet dekat atas ni untuk mewakili kita punya resistance. Okey, sudah ambil triangle, tinggal. So kat sini akan jadi kita punya ni lah support. So bila andaian tu apa yang akan berlaku, kita hanya kita ni lah ilustrasikan pergerakan itu. So now disebabkan yang ni dah tak valid, so kita akan tengok price tu akan bermain kawasan ni lah. Bila sesuai ni tadi dah turun bawah, so kita buy kat sini. Jadi kita buy kat sini, dan bila sampai kat atas ni kita jual balik, and then lagi price tu bound kat sini, macam tu lah kita buat buy atau down, buy atau down, buy atau sell, buy sell, buy sell. So adalah basic lah, basic yang tu kena faham. And then kalau break kat bawah ni, meaning support ni dah tak valid. So kalau kita buy kat sini tak apa, kita hold je buy tadi, and then kita tunggu cari support baru kat bawah, dan kita buy lagi lah. And then yang kalau macam tu berlaku, kita kena bawa keluar modal lain lah untuk buy. Ini jangan jual, biar je support. Sebab apa? Give and time, nanti dia akan datang balik. So kalau kita jual kat sini, meaning kita beli harga mahal, kita jual murah, meaning kita tak profit lah. So better kita simpan je aset tu, and then give and time, nanti dia akan profit balik. Right, so akan delete semua ni. So itu harap benda basic yang tu lah untuk pembelajaran untuk malam ni. So hopefully yang beginner dapat faham itu, dan boleh test, boleh belajar dulu pakai Fibonacci. So rasa itu untuk malam ini yang tu akan terangkan pasal teknik yang penting dulu, iaitu Fibonacci, macam mana nak cari support dan resistance. Sebab itulah benda yang paling utama untuk kita kena pasti di mana resistance dan di mana support. Sebab apa? Bila kita kenal support dan resistance, kita tahu kat mana nak buy, kat mana nak sell. So kita tak adalah membeli dan jual oin buta. Itulah kan. So kita kena cari point entry lah. So belajar dulu Fibonacci dan buatlah charting dulu dan tu. Right, so jom kita pergi ke 4 hours untuk review market, sambung untuk review market untuk pagi tadi. So macam tu cakap, pagi tadi kita ada head and shoulder, and head and shoulder tu maknanya masa tu price tu dekat sini, and then sekarang head and shoulder kita dah pun complete, dan sekarang kita hanya menunggu untuk price tu break ke atas. So tapi macam tu cakap, semalam kita nak tengok ada volume tak. So volume tu ada ni. Alright, so sekarang volume amat sedikit. So boleh jadi kita punya kita punya volume ni, yang bar ni adalah amat sikit. So rasa mungkin kita hanya dapat naik sikit saja, kemudian kita akan buat rejection balik lah. Sebab apa? Macam tu cakap, kita ada very strong resistance dekat atas ni. So mana resistance? Right, so yang ni kita boleh delete dulu sebab ini dah fail. Symmetrical triangle semalam dah fail sebab dia dah break ke atas. So dah fail, kita boleh delete. Kemudian ni trend line yang bawah kita boleh monitor lagi. Kalau possible, kalau price tu jatuh, kemungkinan dia main dekat kawasan ni lah, and then buat bound kawasan ni. Kita tengok macam mana. So kali kita ada head and shoulder. Semalam head and shoulder kita dah belum complete sini, and kita ada left shoulder, kita ada head, kita ada right. So complete kita punya ni. So basically kita punya price target ialah dekat kawasan, kita tengok ini, cari daripada bottom head sampai ke kaki dia. So boleh price sampai dalam 48k lah. Tu kat 48 ni pun kita ada satu lagi resistance, kita ada minor resistance. So macam mana dapat minor resistance tu akan tunjukkan. So tadi kita ambil the swing high to swing low, kita ambil lagi yang swing yang lagi low pada swing dia. So kita ambil yang ni. Right, so kita ambil Fibonacci, so kan ni swing high. Right, swing high to swing low. So kita punya minor resistance lah, meaning yang lebih kecil dia punya sebelum dia pergi test untuk resistance yang lebih besar yang kat atas dia. So kita lock, kita buang Fibonacci, so tak semak kita punya chart. Right, so kita tengok macam mana price tu kalau di 4 hours. Kalau price break kita punya head and shoulder, sepatutnya break lah sebab dah complete. So kita akan dapat price pergi 48. So logik dengan kita punya ada resistance kat situ. So apa yang Zul nak tengok malam ni adalah mungkin apa yang Zul nampak malam ni, kemungkinan besar kita punya head and shoulder fail lah. Sebab apa fail? Sebab mungkin buat 4 breakout. Sebab apa? Kita ada satu kawasan ni lah, macam garisan hijau ni adalah kawasan resistance, horizontal resistance yang kuat lah kat sini. Sebab kita ada bound yang ni di 30% correction, kadang kita buat pass,
and then kita buat no higher lah. So maknanya kita tengok 1, 2, 3, 4. So basically ini adalah horizontal support resistance yang kuat. Kemudian kita ada resistance daripada head and shoulder yang lepas, trend line ni. So kita ada 1, 2, kemudian 2 dan 4 lagi satu. Kita ada satu lagi minor resistance dekat yang sini, swing high to swing low. So kita berada sekarang dekat ada minor resistance. Right, minor resistance. So yang ni buang dulu sebab kalau dia tunjuk banyak-banyak nanti semak kan. So kalau dah break ni, so kita akan cat balik yang atas tu. Right, so ini adalah minor resistance. Swing high to swing low. So swing high tu boleh, setiap swing ni kita boleh ambil sebagai resistance untuk kita monitor macam mana kekuatan market. So kalau market break resistance ni, maknanya dia akan naik atas lagi. Kalau dia break atas lagi, dia akan atas lagi. Tapi macam cakap, kalau kita nak monitor semua memang tak terkejar. So kita akan cari yang poin-poin penting. So macam poin penting ini yang satu, dan bawah ada yang ni yang dua. So ni yang paling main kita perlu tengok lah. And then kita tengok macam mana, sebab yang ni alamat kuat. Sebab apa? Kita tengok satu, kita ada horizontal resistance, kita ada trendline resistance yang putih ni, kemudian kita akan purple ni adalah Fibonacci resistance. So apa yang Zul akan nampak akan berlaku, misal kita akan tengok kat mana yang sampai yang price bawah boleh bounce. So hopefully Zul akan tarik satu lagi Fibonacci kecil je. Okay, mungkin Zul boleh zoom. Right, kita nampak sini ada swing low to swing high. Right, so kat sini kita akan nampak kita ada satu support kecil. Right, kat sini dah jadi support kecil. So nak tengok kalau price tu price boleh jatuh ke bawah dan baru bounce ke atas lah. Then kita tengok. Right, apa yang tu nampak ini, kemungkinan besar price yang ini akan turun ke sini dulu, kemudian baru dia naik atas balik untuk test ini. So kalau macam tu berlaku, yang ini yang kata head and shoulder ni, dia akan buat satu tapak barulah. So apa maksud dengan tapak baru tu, dia akan jadi macam ni. Alright, so kita punya head shoulder, dia punya kaki untuk right shoulder bukan kat sini lah. So dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni. And then kita akan buat new punya kaki, left shoulder. So left shoulder tu mungkin akan jadi kat sini. So yang bahagian ni akan jadi sebagai kawasan head juga. So probably yang tu jadi. So sebab apa tu tengok ada weak sikit kat sini, sebab dia pun dah price bawah. Sepatutnya kalau head shoulder dia takkan jatuh ke bawah, head shoulder dia akan terus ni lah break ke atas. Lagipun untuk 4 hours, apa yang tak menarik kat sini yang 4 hours ialah price tu dia tak break dia tak break, dia betul-betul dia close dekat kita punya ni. Itu kalau Zul tengok ni chart yang color biru ni, pattern mungkin dia tak break kan, dia punya tu betul-betul kan tu. Kalau kita nak tengok ialah candle hijau ni buat satu shoot ke atas melebihi kawasan ni. So baru kita yang itu kata bagi breakout. So yang ni belum lagi breakout. Then dia rasa dia akan buat lagi sikit lagi price, macam tu cakap, price ni akan jatuh ke bawah dulu, and then kemudian dia akan buat satu lagi, dan kita tengok mungkin kat sini breakout. Sebab apa tu kata breakout? Sebab sini lebih dekat dengan resistance ni, and then resistance ni. So kalau break resistance ni, and then kita akan try lah tengok kalau price dah dapat break garis hijau itu 42k. Mencakap 42k adalah yang very very important resistance lah. Ini kalau dapat break 42k, so kita akan tengok lah price tu akan menuju ke kawasan 58k. Next kita punya resistance dekat kawasan yang ini dalam 51. Dan ingat 51 kita ada minor lagi resistance yang dua padam tadi, at least dekat 48 dekat target ni. So itu aja untuk review untuk malam ni, rasa sebab kalau teruskan lagi nanti jadi panjang. So hopefully malam ni dapat belajar sikit cara macam mana nak charting, macam mana penggunaan Fibonacci. So nanti lebih hari video by video nanti tu akan tunjuk lah cara-cara untuk yang kita perlu belajar. Lain ialah yang penting juga ialah chart pattern. So bagi Zul mungkin akan ajar 2 benda je, sebab 2 benda ni pun dah cukup sebenarnya. Kalau ajar banyak lagi, kalau untuk newbie memang nanti memang terlampau penuh maklumat tu, memang tak dapat, nanti jadi lagi blur. So untuk beginner, please fokus untuk Fibonacci dan chart pattern ni dulu. Sebab dan macam mana nak tahu chart pattern tu, just boleh download just pergi dekat Google dan tulis chart pattern, kemudian akan tulislah macam mana chart pattern tu. And then kalau dalam video tu akan tunjuklah macam mana apa maksud pattern-pattern tu. Contoh untuk semalam tu akan tunjuk yang ni, kita ada head and shoulder,
Bila head and shoulder, head and shoulder ni apa maksud dia adalah reversal pattern. So bila dia berlaku kat bawah, meaning price tu akan naik ke atas. Bila head shoulder berlaku kat atas, maknanya price tu akan menuju ke bawah. Itulah panggil reversal pattern. So untuk head and shoulder ni kemungkinan besar kita akan perlu cari tapak yang baru, meaning kita perlu cari head and kita perlu cari right yang baru. So tu akan buat sedikit ni adjustment kita punya head and shoulder ni. Right, so kita punya right kemungkinan kat sini, dan kita punya yang ni mungkin lagi kat atas. So yang ni tu akan buat trend line baru untuk yang ini. Alright, so kita punya trend line yang ni kita akan ambil atas sikit, kita lock, dan kemungkinan besar kita punya ini adalah head. Alright, so kita nak cari kita punya baru right shoulder. Sebab right shoulder ni dah nampak fail, sebab sepatutnya right shoulder ni dia tak berjaya break pun. So yang ni dah jadi sebagai head kawasan, so kita perlu right yang baru lah. So estimate adalah daripada sini untuk sebenarnya left dengan right dia akan sama lah. So kita tengok macam mana betul-betul dekat kawasan support kita. So kita akan nampak lah kemungkinan price tu akan jatuh balik bawah ni. And then kalau siapa tanya tu nak beli Bitcoin masa bila, kawasan ni agak bagus walaupun dia small resistance. Sebab apa? Dia still hampir dengan kawasan ni lah 35k. So harga sini amat bagus lah untuk beli, untuk hold. So sebab apa kita expect harga naik. Kalau turun pun turun sikit je bila kita hold lagi. Macam dekat Zul ada beli dekat 42. So Bitcoin tu masih tak profit tapi Zul hold. And then Zul ada beli dekat 58. So masih position tu masih Zul hold. Sebab apa? Zul pegang asset. Zul tak kisah sebab tahu given time price tu akan datang, dia punya coin akan profit balik lah. Ibarat kita beli emas lah, beli emas pada masa murah, dan kita beli emas masa mahal, kemudian harga jatuh, kita simpan emas tu untuk bila 2-3 bulan emas tu naik, kita dapat balik lah kita punya profit. Okay, so untuk ada review malam ni, so apa yang penting kita tengok ialah kemungkinan besar kita pun akan buat another new head and shoulder. Sebab head and shoulder ni sudah pun fail naknya. So kita perlu tunggu right and shoulder yang baru tu, kita tengok pagi besok macam mana reaction dia. So dia punya expect ialah price tu akan jatuh kat bawah ni, and then buat ni barulah akan buat break. So kalau gagal lagi, so kita akan cari lagi, kemungkinan price ni akan drag sampai betul-betul dekat kawasan ni. So kalau dia bagi Zul, kalau dia dah break untuk pattern head and shoulder yang lama pattern ni, trend line ni, ini dah agak bagus sebenarnya. Kemungkinan besar akan dapat break 42 lah. So kalau gagal untuk break trend line ni, kita dah tanda bullish kembali weak, dan kita akan tengok balik price tu akan jatuh balik dekat punya support lah. Sebab apa? Zul akan tunjuk, sebab kita pun Zul pun dapat pattern bearish. Kat mana pattern bearish tu ialah yang ni lah, Zul akan tunjukkan. Alright, so kita ada trend line yang ini, dan kita ada trend line bawah. So meaning apa yang cakap kat sini adalah trend line sebagai triangle, symmetrical triangle, which is symmetrical triangle. Kalau price dia masuk daripada atas, so price dia akan keluar di bawah. So meaning mostly kita akan sampai balik kat sini lah, test kat sini saja, sebab kita ada very strong support. So probably kalau head and shadow kita gagal untuk break ini, kadang kita akan tengok balik lah, price tu akan jatuh ke bawah. So boleh beli kat sini, ataupun kalau jatuh lagi kat bawah ni, kita beli lagi. So lepas beli kat sini, kita akan tengok lah ada peningkatan untuk naik balik. So rasa itu je untuk malam ni. Saya harap dapat membantu sikit macam review untuk market malam, ke mana arah market, kemudian sedikit membantulah macam mana untuk membuat analisis kat mana kita punya buy zone dan sell zone. So guys, sebelum Zul tamatkan punya video malam ni, so please like, please subscribe, so untuk membantu Zul membuat lebih banyak lagi video lepas ini. Dan apa yang Zul ajar ni free aja, so boleh share dekat kawan-kawan dan bantu Zul dengan untuk dapatkan 1,000 subscriber Zul. And then kemudian Zul akan ajar pula macam mana nak buat, bila Zul dapat 1,000 subscriber, Zul akan ajar pula macam mana nak kita buat dollar cost average dengan kita punya portfolio. Macam mana buat portfolio, macam mana nak kita punya monitor dekat AXL, macam mana nak masuk input bila, so akan terang lah. So yang tu kena bantu tu dapat 1k subscriber dulu. Then guys, see you untuk pagi besok. Assalamualaikum dan bye bye. Everybody get your fucking hands up.